peluang bersama untuk dapatkan inisiatif yang telah pun diperkenalkan oleh pihak kerajaan hari ini, iaitu pengecualian duty stamp 50 ke 100% untuk pembeli rumah pertama dalam inisiatif I Miliki ini. Okey, jangan lepaskan peluang. Jom terus bersama kami seketika nanti dalam Kemudi Hati, bicara kita tentang pusara cinta dan perceraian. Ini dia Irfan Haris Redha. Tolonglah bukakan cinta dan kasih dalam hidupku. Waktu kan menyepi, kian pergi membawaku. Saat nantiku akan rahmatmu, ku imbasi jalan yang berliku, penuh gelap bisa dan harus ku takutkan. Merantai jiwaku, berat hatiku menanggung. Usah biar hidupku tuk hanyut lagi. Tanpa redamu aku sakit, menahan rasa pedihnya berdosa. Berikan sinar dalam hatiku saat bila kau terima ampunanku. Terangi dengan cahaya hikmahmu. Sakit, menahan rasa pedihnya berdosa. Berikan sinar dalam hatiku saat bila kau terima ampunanku. Tanpa redamu aku sakit, menahan rasa pedihnya berdosa. Berikan sinar dalam hatiku saat bilang kau terima ampunanku. Terangi dengan cahaya hikmahmu. Terangi dengan cahaya hikmahmu. Bila kita bercerita tentang mencintai diri sendiri ni, dia adalah satu proses yang panjang dan rumit. Dan self love juga, mencintai diri ni juga, dia boleh mencipta kebahagiaan untuk kita. Kita akan rasa bebas dalam hidup ni. Kita tak sentiasa rasa dikongkong, diperhatikan. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam rancangan Kemudi Hati bersama Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar, setiap Jumaat minggu pertama dan ketiga 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري. Maksudnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, iman memiliki lebih daripada 60 cabang dan malu itu adalah sebahagian daripada iman. Riwayat Al-Bukhari. Untuk orang-orang Sabah, jangan lupa kamu dengar ini Kim setiap hari 93.9 FM. Pastikan kamu dengar tau. Ini betul-betul bagi manfaat sama kita orang Sabah. Anda kini sedang mendengar Ekspresi Kim bersama Haji Faiz, Haji Osman. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai.
Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Bila kita bercerita tentang mencintai diri sendiri ni, dia adalah satu proses yang panjang dan rumit. Dan self-love juga, mencintai diri ni juga, dia boleh mencipta kebahagiaan untuk kita. Kita akan rasa bebas dalam hidup ni. Kita tak sentiasa rasa dikongkong, diperhatikan. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam rancangan Kemudi Hati bersama Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar, setiap Jumaat minggu pertama dan ketiga 9 malam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Teruskan bicara kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita bawakan Kemudi Hati. Assalamualaikum, selamat malam. Kita waktu ini bersama dengan saya Faiz Haji Osman, Jumaat 9 malam minggu pertama dan ketiga setiap bulan. Kita dengarkan perkongsian Kemudi Hati kita bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita kali ini. Dah pun bersama dalam talian untuk kita bawakan perbincangan kita. Tajuk yang amat menarik untuk kita bicarakan, pusara cinta dan perceraian. InsyaAllah kita bersama dengan Tuan Haji Ikram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Haji untuk minggu ini kita nak bawakan lagi satu bicara yang amat penting untuk kita perhatikan, isu rakyat, isu masyarakat, isu jiran-jiran tetangga kita, ahli keluarga kita yang perlu kita ambil tahu, ambil peranan bersama dengan tajuk pusara cinta dan perceraian. Saya bawa anda untuk sama-sama mengikuti rancangan Kemudi Hati kita ini menerusi beberapa platform. Ikutlah, pilihlah seselesa mana pun anda untuk dengar, dekat radio sambil memandu waktu ini, dan juga kalau dekat pejabat masih lagi sekarang ini, anda boleh dengarkan menerusi laman web ikim.my, boleh tonton dekat Facebook dan juga YouTube kami, Facebook kita IKIM FM, YouTube channel kita IKIM Media. Dekat situ anda boleh tonton bersama, dan kalau ada sahabat-sahabat kita yang mungkin perlukan perkongsian ini, ilmu-ilmu ini, insyaAllah anda boleh share kepada mereka, semoga dapat kita sebarluaskan ilmu ini kepada sahabat-sahabat kita. Pusara cinta dan perceraian untuk kita ambil perhatian kali ini, Haji. Mungkin kita mulakan bicara kita, Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya kasihi, saya hormati penerbit dan juga DJ Haji Faiz Haji Osman untuk segmen Kemudi Hati kita pada malam ini. Para ibu, ayah-ayah, para guru, para masyayikh, para habaib, para asatizah, adik-adik, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, rasa syukur pada Allah atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Seperti saya katakan kepada Haji tadi, insya-Allah selang beberapa minit saya letakkan poster untuk program kita pada malam ini. Bertalu-talu juga masuk soalan-soalan pada yang di DM oleh tuan-tuan dan perempuan, dan saya mohon izin tak sempat untuk dijawab secara tulisan. Jadi saya mohon izin untuk berkongsi pada malam ini, insya-Allah. Jadi banyak perkara lah yang mungkin boleh kita bincang sama-sama untuk kita lihat dari satu sudut yang berbeza. Mungkin kita dah tuan-tuan puan biasa nampak, biasa lihat keadaan begini, ataupun yang sedang berkira-kira melalui fasa-fasa ini antara cinta dan perceraian. Sebab kadang-kadang ada yang merasakan untuk membina sebuah rumah tangga ini itu mudah, tetapi bila mana berada dalam itu, pelbagai dugaan, cabaran yang dihadapi. Dan mudah-mudahanlah dengan berkat kita sambil berselawat pada baginda Nabi Rasulullah SAW tercurah segala hidayah, maghfirah dan juga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi sebab kecintaan kita pada kasih hati kita Nabi Muhammad SAW, suri panutan kita semua. Dan tuan-tuan dan puan, kita
diperintahkan untuk sentiasa bersatu dalam hati kita, dalam penyatuan dari sudut kebenaran dan juga kebaikan. Dan perintah kesatuan ini dia melingkupi dengan perkara yang sangat besar. Taat pada pemerintah, pemimpin, ketua keluarga. Begitu juga kita diperintahkan untuk bersatu dalam masyarakat kita. Dan juga kita dituntut untuk mewujudkan kesatuan dalam ahli keluarga kita, tidak bercerai-berai. Dan Nabi SAW ada untaian doa daripada hadis riwayat Abu Daud yang kalau dilihat doa ni sangat indah. Allahumma alif bayina qulubina wa aslih zatina bainina. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami dan perbaikilah urusan-urusan kami. Dan ini doa yang awal ini untuk kita sama-sama boleh amalkan, tuan-puan, untuk kesatuan sebenarnya. Kita bacakan dalam keluarga kita bersama, kita bacakan, mudah-mudahan jadi sebab kesatuan. Dan asal adalah kesatuan. Dan ini juga yang diperintahkan kepada suami dan isteri. Dan kerana itulah kalau kita lihat, ingat balik bagaimana kita ikrarkan saat kita akan nikah dahulu. Yang diingatkan pada kita adalah akad untuk menerima sebuah tanggungjawab yang sangat besar. Bukan terletak pada pundak bahu si suami semata-mata, tapi juga isteri yang bersama-sama. Dan dalam perjalanan itu kadang-kadang ada berlaku masalah kecil dan juga masalah besar. Dan ada perceraian yang berlaku disebabkan perselingkuhan. Maafkan saya, isu ekonomi yang perlu dipandang juga dari satu sudut yang jadi penyebab. Dan banyak sangat rumah tangga ini hantu dengan adanya perceraian. Ketidakbertanggungjawaban antara suami ataupun isteri. Dalam berlakunya fasa perceraian ini, apa selepas itu. Dan ini yang akan kita sama-sama lihat. Untuk kita sama-sama telusuri, adakah perceraian ini baik, ataupun dari satu sudut perceraian ini menjadi penyebab lebih buruk lagi. Dan kita tahu bagaimana diingatkan oleh Nabi Rasulullah SAW, yang Nabi sebut apa? Abghadul halal ila Allah Ta'ala at-talaq. Perkara yang halal yang dibenci oleh Allah adalah talaq, cerai. Dan tak kurang juga Haji apa yang berlaku hari ini. Dan bila sebuah rumah tangga itu tak berhenti-henti dipenuhi dengan kebencian, dengan kata-kata yang buruk. Yang paling zalim lagi adalah pukulan, mencederakan pasangan. Tak kisahlah sama ada suami ataupun isteri. Hari ini kita boleh cakap alhamdulillah banyak beban bukti yang menunjukkan tidak hanya wanita saja yang menjadi mangsa, bahkan lelaki sendiri pun menjadi mangsa dalam sebuah rumah tangga. Dan tapi realitinya juga menunjukkan wanita yang paling banyak sekali berada pada tempat mangsa. Jadi sampai bila? Adakah dalam nak bertahan dalam rumah tangga ini juga yang akan kita sentuh sama-sama. Dan lihat tuan-tuan, kalau kita lihat dalam hadis tersebut mencerita tentang mafsadat ataupun bahaya yang dihadapi oleh suami dan isteri dan anak-anak pun bila berlakunya sebuah perceraian ini. Dan sebab itulah jika boleh, saya selalu pesan pada pasangan yang kadang-kadang jumpa kami rasa dah tak sehaluan kan, nak putuskan hubungan, tapi cara baik macam mana kan? Bila timbul rayuan macam tu rasa macam betul dah kan? Tapi sebagai seorang professional helper, tidak semudah-mudah itu. Kalau boleh, saya masih lagi nak mengajak mencari jalan penyelesaian yang mungkin ada. Jadi sebab tuan-puan rasa sedih bila kita melihat sebuah rumah tangga yang dibina kadang-kadang terlalu lama kan? Usia perkahwinan, usia pasangan tu pun dah masuk pada separuh abad kan? Tetapi diuji dengan badai perceraian. Ataupun ada yang baru melangsungkan pernikahan dan perkahwinan dan tak sampai beberapa tahun pun memilih macam itu. Jadi inilah antara perkara lah tuan-puan yang mungkin mudah-mudahan menjadi
sebab bercambahnya hasil perbincangan kita pada malam ini Haji, insya-Allah. Terima kasih Haji. Untuk awal ini kita bicarakan tentang perceraian dan juga pusara cinta ini. InsyaAllah boleh kongsikan persoalan anda, kemusykilan anda, sebarang aduan, sebarang cadangan, sebarang pengalaman mungkin nak dikongsikan. Persoalan silakan ke Facebook kami IKIM FM. Kita buka ruang ini. Kalaupun anda tak nak orang maklum tentang apa yang anda ingin ajukan, boleh hantarkan juga menerusi WhatsApp 01129004 004. Dan dekat situ anda kongsikan komen ataupun soalan-soalan anda. Identiti anda tidak akan kami dedahkan. InsyaAllah kita akan bacakan respon dan juga persoalan tentang pusara cinta dan perceraian. Boleh terus setia bersama-sama kami. Haji, kita berehat seketika. Kembali selepas ini untuk kita bicarakan banyak lagi perkongsian yang sangat bermanfaat untuk kita bawakan. Untuk tak lain tak bukan, ini bukan nak cari salah sesiapa, tapi inilah ruang solusi kita bersama. Kita nak selesaikan semampu kita, InsyaAllah. Kembali seketika nanti. IKIM Inspirasi, Inforia Islam. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Untuk kita mendapat ataupun untuk kita bangun dalam keadaan yang baik, itu bergantung kepada bagaimana cara kita mulakan tidur. Kita boleh sebutkan antara perkara yang perlu dan sangat-sangat kita kena jaga adalah ketika mana nak tidur. Mulakan tidur kita dengan berwudu. Mulakan tidur kita dengan berwudu. Itu aturan yang mesti dan tidak boleh tidak kita cuba praktikkan dalam kehidupan kita bersama keluarga. Sebelum tidur, pesan pada diri kita, anak isteri kita supaya berwuduk dahulu sebelum tidur. Kerana apa? Kerana wuduk inilah nanti menjadi penjaga kita ketika mana kita tidur. Malaikat jaga kita ketika tidur. Bahkan dalam riwayat menyebutkan orang yang tidur dalam keadaan berwuduk sebenarnya rohnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak sebut bila kata nak tidur ambil wuduk, maksudnya orang nak tidur perlu persediaan. Macam mana orang nak masak, semua kena ada persediaan. Tidur pun ada persediaan. Maka jangan kita tidur kat mana-mana sempat, sambil tengok TV tertidur, sambil dengar kuliah IKIM pun tertidur, kan? Jadi perlu persediaan. Bila nak tidur tu kena buat persiapan. Mulakan dengan berwudu, kemudian kita kebas-kebas dulu kita punya katil, takut ada mungkin anak kita main barang-barang mainan dia yang tajam-tajam, boleh membahayakan kita juga. Kemudian tidur di atas lambung kanan. Tidur di atas lambung kanan. Disebutkan lagi dalam kita ada apa lagi? Kita maafkan orang lain sebelum kita tidur. Sebab apa? Tidur yang baik ni bukan hanya tidur yang lama, tetapi tidur yang rohani kita juga tenang. Ni kalau kita membawa permusuhan kita, dendam kesumat kita, marah kita pada orang masa tidur, maka jiwa kita tetap berat. Jadi maafkan orang lain. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus bersama-sama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kebudi hati kita bawakan siaran ini bersama dengan saya Faiz Haji Osman dan juga tetamu kita Tuan Haji Karam Hussein, kaunselor berdaftar kita, untuk kita dengarkan bicara kita pada malam ini. Tajuk yang kita bawakan adalah tentang pusara cinta dan perceraian. Boleh kongsikan terus soalan anda dekat Facebook kami IKIM FM, dekat YouTube channel kami IKIM Media dan juga bersama di WhatsApp 01129004 004. Kita sambung lagi diskusi kita. Sebelum kita nak bawakan seketika nanti soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita, kan Haji, soalan mungkin pengalaman konflik dalam rumah tangga ini pasti ada. Kalau dulu kita bawakan rancangan Dari Hati, kan Haji, kita belajar banyak dengan panel-panel kita berkaitan dengan entiti yang berbeza datang untuk duduk bersama, yang dibesarkan dengan cara yang berbeza, pendidikan berbeza, latar belakang keluarga yang berbeza, tapi nak duduk bersama, hidup berharmoni bersama, ia perlukan satu masa yang panjang, seumur hidup. Proses pembelajaran kita bersama-sama dan adaptasi kita untuk hidup bersama itu juga perlu kita belajar. Jadi bagaimanalah cara yang terbaik untuk kita
saya tak pasti adakah benar dan tepat kalau kita nak sebut tentang ego masing-masing ini, tak tahu nak letak pada tahap yang mana supaya dapat kita dapat cari titik persamaan, perbezaan tu kita duduk tenang-tenang agar semua orang dapat rendahkan ego dan duduk dengan penuh harmoni seisi keluarga. Haji, mungkin ialah Haji dah bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang mungkin perlukan bantuan, nak tanya soalan itu dan ini, bagaimana mereka pastinya sayangkan rumah tangga yang telah dibina, tapi bagaimana nak menyelesaikan konflik-konflik yang datang. Kadang-kadang perkara yang besar dah disimpan lama tapi triggernya kecil, tapi sebab perkara besar tu terlalu lama, maka trigger yang kecil tu kita nampak besar. Macam mana Haji kita nak selesaikan perkara dalam rumah tangga ini agar semua orang rasa tenang, semua orang rasa aman dan gembira? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Haji, ramai pasangan ni dia yang berkahwin ya, tak sampai setahun, kerana cinta tu jadi patah. Jadi tak tahu dekat mana hilang punca. Sekarang perkenalan dah lama. Dan ada juga yang berkahwin tetapi dalam keadaan berpura-pura bahawa mereka bahagia. Dan setelah sekian lama masuk ke usia senja, mereka memilih untuk berpisah. Dan ini kepelbagaian yang berlaku dalam rumah tangga kita hari ini. Dan saya suka apa yang Haji tanyakan tadi, di mana isu yang berlaku, adakah disebabkan ego je? Ini antara persoalan dan juga jawapan yang sentiasa berlaku. Selalu klien saya akan kata klise, ini klise lah, sikit-sikit ego. Orang cakap kejap ya, betul. Orang cakap lelaki ego tinggi. Adakah peranan ini dua-dua? Ego ni kena ada dua-dua pihak ke yang kena tone down sikit? Ya, ego ni duduk perlu. Kalau tak ada ego, kita akan mudah jadi orang yang mengikut sahaja, menuruti tanpa bertanya pun jadi masalah. Tetapi ego yang bagaimana? Sebab sama macam stres ni nampak macam negatif, tapi rupanya dia ada positif juga. Kan ego ni macam tu juga. Dia diperlukan tetapi jumlahnya tak banyak. Sama macam garam dalam masakan. Kalau berlebihan, masakan akan jadi masin. Ataupun dalam diambil dalam konsumsi yang lebih lama, kita mungkin akan kena penyakit darah tinggi dan sebagainya. Begitu juga dengan ego. Dan ada yang berumah tangga tapi rumah tangga itu macam pusara, senyap, sunyi, tak ada cerita, masing-masing buat hal sendiri. Dan adakah itu persoalan kebahagiaan? Dan kalaulah seseorang dia sentiasa cakap dia kata, Haji, saya dengan pasangan ni, kami bertahan ni sebabkan anak-anak saja. Dan ini saya katakan, ini bahaya ni, saya kata. Dan sebab bukankah bila kita mendirikan rumah tangga, hadiah termahal dalam sebuah rumah tangga ni adalah anak-anak. Dan anak-anak ni pula adalah anak-anak yang kita bentuk untuk mencintai, mengasihi, berbakti kepada ayah dan ibu. Iaitu isteri ataupun suami kita. Jadi seandainya dalam rumah tangga tu berlakunya kematian cinta, dan saya selalu kata usahalah untuk bina, dan bina lagi walau macam mana perit, macam mana penderitaan pun yang tuan-puan rasai. Sebagaimana tuan-puan dulu nak menyunting pasangan, tak kisahlah menerima sebagai seorang isteri ataupun menyunting sebagai seorang suami yang tak ada isteri, kesusahan, kepayahan. Dan begitulah juga perlu diusahakan dalam rumah tangga ni. Dan dia ibarat macam kita buat kebaikan, tuan-tuan. Kalau kita mula pertama kali nampak gagal, kita usaha banyak kali. Akhirnya kita akan nampak keberhasilan. Dan masalahnya, Haji, dalam rumah tangga ni ramai yang terperangkap dalam ilusi kesempurnaan. Bila kahwin ni insyaAllah mudah je, kan? Isteri akan buat itu ini untuk saya, suami pergi kerja bawa balik duit dan sebagainya. Dia rasa macam itu, illusional. Dia tak macam itu. Dan rasa bahagia tu macam bila kahwin bahagia, tapi bila datang penderitaan, kesukaran, ujian dalam rumah tangga, ialah kesusahan, hilang kerja atau ialah sikap pasangan yang berubah, dia ibarat dia hilang dah kat mana nak pergi dalam rumah tangga ni. Dan sebab itulah saya selalu kata
benalah kasih sayang ni, kecintaan kita ni berkali-kali. Kalau pasangan kita mungkin nampak perubahan diri dia, bina lagi kasih sayang tu. Jangan jadi kita pemutus, cukuplah, saya tak nak dah, usaha lagi. Kalau macam tu lah, ambil jalan berpisah sajalah. Auzubillah min zalik. Dan cari, bina, dan jangan rasa jemu. Dan sebagai pasangan jugalah, saya katakan, jadi insan yang memberi, bukan menanti untuk menerima sahaja. Kalau merajuk, tak apalah, saya tunggu dia je yang pujuk. Lepas tu berlama-lama, jadi ini akan timbulan kebosanan. Asyik dia je yang pujuk, last, ataupun bila dah dia pujuk, kita jual mahal lagi. Jadi perseteruan tu dia akan jadi panjang. Dan tuan-tuan puan, jangan jemu dan juga jangan letih dengan kekurangan ataupun keburukan pasangan kita. Dan bila kita tahu, bila kita lihat saja kekurangan dan keburukan pasangan kita tu, terus fikir, barangkali pasangan aku pun, tak kisahlah suami atau isteri pun, sedang bertahan dengan sikap buruk dan kekurangan saya. Sebab selalu ingat, terlalu banyak sebab untuk kita mencintai pasangan, berbanding dengan sebab untuk membenci. Kalau ini diutamakan, sebab apa tuan-puan? Kalau selalu saya ambil analogi melihat cermin kan. Sebelum saya ke udara ni Haji, saya tengok cermin. Kejap lagi kalau saya tengok cermin lagi, padahal kali pertama saya tengok tu, saya dah alhamdulillah dah susun atur wajah ini. Tapi bila kali kedua saya melihat, mesti akan nampak kurang. Jadi sedangkan saya dalam keadaan yang live, saya tak boleh nak pandang cermin sepanjang mata. Sebab apa? Ketika mana saya pandang cermin tu, sudah tentu dengan dia untuk melihat dekat mana ada cacat dan celanya pada raut wajah saya. Sedangkan yang kali pertama tu saya dah rapikan dah. Macam tu juga dengan pasangan kita tuan-tuan. Dalam makin lama kita kenal, kita akan nampak berbagai sifat diri dia. Tetapi isunya adalah lebihkan untuk mencintai, berbanding mencari-cari sebab untuk membenci. Wallahualam. Saya terima kasih Haji, terima kasih banyak untuk perkongsian kita kali ini berkaitan dengan kemudi hati. Kita bawakan Pusara Cinta dan Perceraian. Boleh kongsikan pengalaman anda, pandangan anda, soalan anda, 0172900404 dan kami akan bacakan persoalan-persoalan anda. Selepas ini kita nak ajukan persoalan daripada sahabat pendengar. Saya tertarik dengan apa yang Haji sebut berkaitan dengan bina kasih sayang kita berkali-kali. Ada sahabat-sahabat kita quote juga dekat situ, agar kita dapat bina kasih sayang kita berkali-kali, sebab ianya adalah medan untuk sama-sama suami maupun isteri, dua-dua adalah medan untuk dapatkan pahala kan Haji. Jadi rugilah kalau kita nak biarkan rumah tangga itu penuh dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa. Malah kita boleh buat pahala, jana pahala bersungguh-sungguh dalam rumah tangga kita. InsyaAllah saya pesan untuk diri sendiri jugalah, agar dapat kita raih pahala dalam rumah tangga kita, insyaAllah. Kembali selepas ini kita nak bicarakan dalam tajuk kita Pusara Cinta dan Perceraian, 0112900404 dan insyaAllah anda juga boleh ajukan soalan anda dekat Facebook Live IKIM FM dan juga YouTube channel kami. Kembali seketika nanti hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam sentiasa membalas perbuatan jahat dengan kebaikan, iaitu dengan memberi maaf dan melakukan kebaikan sebagai penawar yang lebih baik daripada racun. Baginda meyakini dan membuktikan bahawa kasih sayang dapat mengatasi kebencian, kekejaman pula dapat ditewaskan oleh kemaafan. Dengan sifat pemaaf baginda, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam membebaskan orang ramai daripada permusuhan dan perbuatan jenayah, lalu menjadikan mereka sebagai saudara seagama. Baginda merupakan gambaran yang tepat tentang ayat Al-Quran yang bermaksud, dan tidaklah sama kesan dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Apabila kamu berlaku demikian, maka orang yang menyimpan rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah sahabat yang karib.
Surah Fussilat ayat 34. Petikan daripada buku Ensiklopedia Sirah, terjemahan hasil karya Afzalur Rahman. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang terus setiap bersama-sama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Anda masih lagi teman-teman, kan saya Faiz Saja Osman untuk kita bawakan bicara kita dalam Kemudi Hati bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Kita berkongsi bicara tentang pusara cinta dan perceraian. Anda boleh terus ajukan soalan anda 0112900404, juga bersama dengan kami di Facebook Live IKIM FM. Soalan boleh kongsikan kat situ. Ini medan untuk kita berkongsi soalan. Kita nak tanyakan mungkin jalan-jalan penyelesaian. Kita seperti biasa, kita tak nak cari salah orang. Kita Islam ajar untuk apa juga yang jadi, renung diri kita sendiri, tengok balik dekat diri kita sendiri, mana silap dan salah kita. Macam Haji sebut tadi, tengok cermin dulu, cermin diri dulu sebelum kita tuding jari salahkan orang lain. Fikir-fikirkan bagaimana. InsyaAllah kita kembali selepas soalan-soalan anda. Kejap lagi kita nak bacakan. Ada sahabat kita yang dah pun hantar kiriman. Tapi sebelum tu Haji, ada sahabat kita yang hantarkan persoalan. Dia minta pandangan. Katanya perkahwinan dah berusia 7 bulan. Baru berusia 7 bulan. Suami umur 22 dan beliau umur 24. Bulan pertama katanya kena pukul. Kali kedua waktu Syawal saya kena tendang, ada kesan lebam sikit. Dan saya baru tahu dari mak suami anak je ni yang anaknya paran dan ada masalah mental. Tapi belum cek doktor, cuma pergi perubatan Islam je. Suami khidmat Habib dan suka mengaji agama. Tapi tak tahu kenapa saya rasa terasing. Dia bukanlah setiap hari pukul, selebihnya tidak ada kesatuan hati. Contoh, kena tunggu dia yang cari, bukan saya yang cari. Ada mood-mood tertentu dan ada masa dia jaga saya sungguh-sungguh. Yang kata ada masa dia tak jalankan tanggungjawab sehingga saya kena paksa-paksa baru buat. Ajak bincang cara elok, suami selalu elak sehinggalah terpaksa suruh mak jadi orang tengah nasihat. Kesudahannya dia mengamuk sampai nak naik tangan pada saya dan orang tua saya, tapi belum sampai pukul lagi. Sekarang keluarga mendesak agar berpisah. Bagi keluarga susah untuk dia berubah. Suruh saya pilih keluarga atas suami. Kalau saya pilih suami, keluarga nak putuskan hubungan kekeluargaan. Macam mana Haji dilema sahabat kita ni? Mungkin kita boleh bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya sentiasa berpegang kepada menguruskan kes satu-satu perkara ni tahap demi tahap, dan juga dengan cara yang betul. Ada beberapa perkara tadi. Suami seorang dikatakan sebagai seorang baran, mungkin ada sedikit isu kesihatan mental, kemudian Masya Allah suka berkhidmat untuk agama, bagus. Dan keluarga kita terus terang masuk campur. Okey, pertama tadi tak kisah berapa usia perkahwinan itu, puan, tapi yang paling mustahak bila saya dengar isu tentang kesihatan mental tadi, bagus berubat dari sudut perubatan Islam dan sebagainya, tapi saya mohon mungkin dapat ditambah pergi bertemu dengan kaunselor berdaftar, lakukan buatlah sesi kaunseling ya. Nanti kalau katalah kaunselor akan dapati mungkin perlu dirujuk kepada psikiatris, klinikal psikologis, maka pergi, yang insyaAllah dekat situ akan ada diagnosis lebih dalam lagi untuk melihat mungkin benar ada isu-isu berkaitan dengan isu kesihatan mental ataupun anger management ya. Dan ini penting sebenarnya, sebab bagus tadi puan dah nampak sebab beri sedikit masa untuk rawatan macam tu lah. Tapi andai kata dalam keadaan tadi kan, kata dah ada pukul, memukul sehingga ada lebam, kesan dan sebagainya, maafkan saya, itu satu tindakan yang bahaya. Dan sebab tu saya katakan jika dapat segerakanlah untuk bawa bertemu dengan kaunselor berdaftar, buat dulu sesi tu. Sebab kadang-kadang kalau benar ada isu berkaitan kesihatan mental, doktor dah sahkan, mungkin kalau sampai tahap ikut terapi, ikut saja insya-Allah. Dia ada jalan tu. Jadi pairingkanlah dengan rawatan secara alternatif tadi, secara ru'yah syariah tadi kan. Tak ada masalah. Cuma saya sangat
galakkan. Bahkan yang di luar sana pun sebenarnya. Sebab kadang-kadang tuan-puan, dekat akal otak kita ni kadang-kadang ada sistem kimia kita tu dia tak stabil. Kadang-kadang dia perlu distabilkan dengan penggunaan terapi tertentu, bahkan ubat. Dan jangan khawatir, jangan bimbang, kebergantungan pada ubat tu dia tak akan lama. Doktor yang ahli dia tahu macam mana nak kurangkan ataupun nak berhentikan nanti. Itu yang pertama lah yang saya harap boleh dilakukan oleh keluarga. Yang juga tadi tentang keselamatan tadi, kena segera kalau dah dalam keadaan yang melakukan tindakan aggression ini, fizikal ini. Dan tadi melibatkan ahli keluarga kan, menjadi orang tengah, tak salah, tapi dalam proses perkahwinan awal ini, cari dahulu orang tengah. Sebab tu saya selalu katakan, mungkin tadi tentang suami tadi, kemudian yang ketiga ini fokus tentang hubungan pasangan suami isteri pula. Mungkin cari orang tengah yang non-bias lah, iaitu kaunselor berdaftar, buat sesi kaunseling dalam perkahwinan. Dekat situ nanti insyaAllah tuan-puan akan dipandu kepada satu sudut sisi yang lain dalam perkahwinan ini, untuk melihat dekat mana isu-isu yang berlaku dan apa keutamaan dalam menyelesaikan isu. Jadi saya rasa saya dah sentuh semua persoalan yang ada tadi. Tapi tadilah saya harap puan boleh buat tindakan lah yang apa yang saya katakan. Wallahu. Saya terima kasih Haji untuk respon kepada persoalan sahabat kita. Ada satu lagi soalan selepas ni kita minta Haji respon, tapi sebelum tu nak bacakan sikit komen sahabat pendengar. Dia kata perkongsian ilmu dan nasihat yang sangat yang terbaik sebagai panduan dalam ikatan rumah tangga. Terima kasih Haji, senangkan lidah lagi tergigit katanya. Ini kan pula suami isteri, perlu kesabaran dan ilmu untuk sama-sama kemudi. Okey. Dan sahabat kita kongsikan soalan yang satu lagi, kejap lagi saya bacakan, tapi ini ada satu soalan. Dia kata dah berpisah 2 tahun lepas. Ini kebimbangan Haji, takut luka lama berdarah kembali, tapi masih trauma untuk terima cinta ataupun orang baru. Macam mana nak move on Haji? Kita pernah bawa topik ni dulu sikit lah Haji, mungkin Haji nak kupas. Nak move on daripada trauma dan kesakitan, sama ada bercinta ataupun adalah perkara-perkara yang kita rasa kita susah nak move on sebab kita takut. Macam mana tu Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau betul lah, sebenarnya saya katakan tadi, kalau tuan-puan masih ingat, saya pernah kongsi tentang overthinking, dan dia berkaitan juga. So orang dah melalui trauma tertentu, dan kita khusus fokus kepada perkahwinan tadi, so yang dikongsikan oleh pendengar kita tadi. Pertama, lihat balik, kita bercinta tu kerana apa, dan kahwin tu kerana apa? Kerana Allah. Dan adakah kita ikhlas dalam percintaan itu? Dan sebab setiap individu yang kita jumpa, dia tak sama tuan-tuan. Dan hatta kembar pun, kan, anak-anak kembar pun kalau dilihat ada perbezaan daripada perlakuan dan perbuatan. Macam itu juga. Dan apa yang dah lepas tu, usaha untuk lepaskan. Ya, mustahil untuk melupakan. Yang itu memang adat hidup kita. Orang buat salah pada kita, kita maafkan, tapi kadang-kadang terlintas kesakitan, kepedihan, kita teringat balik, tak apa. Itu perkara yang normal, itu fitrah, lumrah. Sebab apa? Ya, kita dah maafkan tapi kita teringat balik. Tak, itu lumrah. Dan supaya nak ingatkan kita, pertama, mungkin kita tak nak jadi macam dia. Jadi kita belajar sesuatu daripada dia. Dan banyak kan hikmah kita boleh nampak. Dan bila datang negativity tu, divert terus. Kat mana perkara baik yang boleh kita ambil. Dan bila Haji cakap tentang move on, ini satu perkara lagi yang sangat penting. Yang dah lupakan, dah maafkan, teringat balik, bergerak ke hadapan. Dan saya selalu kata, saya suka moving forward. Dan bergerak ke hadapan, bukan tinggalkan, sebab kita akan bawa juga kenangan memori sama dia indah ataupun menyakitkan tu bersama dalam kehidupan kita. Tetapi kan percaya tak, kita belajar sesuatu untuk tidak jadi macam itu. Dan saya tahu apa yang ditanyakan tadi, kadang-kadang khawatir adakah perkara yang sama akan berlaku. Nah, kat sinilah yang paling tuan-puan kena letakkan satu titik stop kat situ. Saya tak nak fikir saya nak bina hubungan yang lebih baik ni, saya yakin Allah akan jaga saya. Sebab perkahwinan ni, bentuk ni tuan-puan bukan bersifat maddi, bukan bersifat fizikal dan material semata-mata, tapi kerana Allah. Jadi jangan teladani sifat syaitan yang materialistik, yang rasakan diri dia tercipta disebabkan dia lebih baik daripada Nabi Adam AS, yang dicipta daripada tanah.
Sebab itu puan-puan yang katakan tadi, bergerak ke hadapan. Kita ada Allah yang lebih besar daripada masalah-masalah yang pernah kita lalui. Bergantung harap pada dia. Kalau rasa tak confident, tak yakin, jumpa orang yang berkeahlian. Kita ada para alim ulama, para mursyid dan para asatizah. Saya suka nak ajak tuan-puan kalau mengaji yang kitab, contohlah kitab Talbun Salim kan, karangan guru kita pada Ustaz Muhammad Haji Jol, yang mengajar mendidik hati. Yang sifat marahnya tinggi, bagaimana nak menguruskan. Yang sifatnya khawatir, risau, bimbang pada masa hadapan, macam mana nak dikendalikan. Wallahualam. Saya terima kasih Haji untuk respon pada persoalan sahabat kita. Dan tadi Haji ada sentuh tentang kahwin kerana apa, niatnya apa. Ikhlas lillahi ta'ala itu perlu menjadikan yang paling utama dalam perkahwinan kita. Tapi kejap lagi kita nak sentuh satu soalan sahabat kita hantarkan kiriman di WhatsApp berkaitan dengan keikhlasan juga. Sebab kahwin ini ada satu kerana. Jadi kejap lagi kita nak bawakan persoalannya. Anda yang lain boleh terus hantarkan kiriman soalan anda. WhatsApp 0112900404, juga menerusi Facebook Live IKIM FM, YouTube channel kita IKIM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Masjid Kampung Hulu Melaka. Masjid Kampung Hulu merupakan sebuah masjid yang terletak di tengah-tengah Bandar Melaka dalam daerah Melaka Tengah, Melaka. Dibina pada tahun 1728 dan merupakan masjid yang paling tua di Malaysia. Masjid Kampung Hulu terletak di persimpangan Jalan Masjid Hulu dan Jalan Masjid di Melaka. Di sekeliling masjid tersebut dipenuhi kedai-kedai yang diusahakan oleh peniaga Cina. Masjid ini dibina oleh penduduk tempatan dengan pembiayaan Belanda semasa penjajahan Melaka oleh Syarikat Hindia Timur Belanda. Masjid ini dibina adalah kesan daripada perubahan dasar oleh pemerintah Belanda yang mengutarakan dasar kepelbagaian pegangan agama. Seni bina Masjid Kampung Hulu ini unik dengan gabungan seni bina Sumatera, Cina, Melayu Melaka dan reka bentuk Hindu. Reka bentuknya mirip seperti masjid dari tanah Jawa. Hiasan dalaman dengan pengaruh Cina menghiasi masjid ini. Bahan-bahan seperti jubin seramik dan jubin lantai daripada kerajaan Cina dinasti Qing juga digunakan. Masjid ini adalah antara 777 bangunan bersejarah yang mendapat pengiktirafan antarabangsa. Kota Kinabalu 93.9. Terima kasih anda terus bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kemudian hati kita bawakan bicara kita kali ini berkaitan dengan perceraian dan juga pusara cinta, ilmu kekeluargaan, ilmu rumah tangga yang perlu kita perbaiki. Kita perlu tambah nilai kita dan insyaAllah kita bawakan bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Dan Haji, ada sahabat kita berkongsi kiriman dekat WhatsApp. Dia bertanya tentang dah berusia 70 tahun, warga emas lewat suami berusia 70 tahun, saya warga emas lewat 60-an. Sejak muda katanya suami panas baran, sentiasa nak marah saya walaupun saya salah atau tak. Dulu kami kahwin pilihan keluarga, dia tak nak kahwin saya tapi saya tak tahu hal tersebut. Jadi mangsa kebencian dia sejak awal kahwin hingga sekini. Bila dah warga emas ni saya mula melawan sebab dah tak tahan dengan panas baran dia selalu halau saya keluar rumah. Jelas bencinya kepada saya. Dia tak nak lafaz cerai sebab dia kata dia tak nak dipersalahkan, tapi dia suruh saya keluar supaya dia boleh tuduh saya nusyus. Puluhan tahun saya sabar tapi dah tua ni saya dah tak tahan lagi. Apa nasihat boleh kita bantu sahabat kita ni, Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih puan buat yang tanya. Ya, seperti saya katakan awal tadi kan, kadang-kadang sedih untuk dikatakan, tapi perceraian ini dia boleh berlaku pada bila-bila. Kita bukan cerita pasal perceraian, tapi tentang dugaan hati dalam perhubungan rumah tangga ni kan. Cuma itu yang selalu saya katakan, kalau dah sampai satu tahap yang tak boleh nak dikendalikan, maka saya mohon cari orang tengah yang boleh meluruskan balik kefahaman, memberi teguran secara tidak bias. Tak kisahlah tuan-puan, sama ada
usia berapa pun dalam perkahwinan ini, ataupun berapa tingkat umur kita pun, dan kadang-kadang ini perlu sebab nak mencari titik tengah. Dan kadang-kadang, maafkan saya, lelaki ni dikenali sebagai orang yang bukan jenis meluahkan emosi dan perasaan, dan kadang-kadang jenis teguran yang mereka terima pun kadang-kadang boleh membesarkan lagi keegoan mereka. Dan sebab yang menegur tu mereka rasakan tadi saya katakan mungkin pada dirinya tu bukan sesiapa. Dan sebab itu saya mohon bawa ke pihak yang ketiga, yang profesional untuk bantu isu ini. Sebab jika tidak, puan ataupun siapa saja dekat luar sana akan sentiasa berada dalam rendaman perasaan yang tak berkesudahan. Dan sebab kadang-kadang perlu juga satu teguran untuk dipahami apa yang sedang dilalui, dirasai oleh si isteri ataupun si suami dalam hubungan. Wallahualam. Saya terima kasih Haji untuk respon pada sahabat kita. Ada lagi kiriman sahabat yang bertanya. Banyak kiriman sahabat kita Haji malam ni. Kita tak pasti, kalau sempat kita raikan. Kalau tak sempat nanti insyaAllah kita bawa lagi kot Haji untuk siri 2 pula kisah ni. Sebab kita nak bantu sahabat-sahabat kita ni. Ada yang bertanya tentang ni belum lagi nak masuk ke alam perkahwinan, tapi dia nak bersedia lah. Mungkin dia kata lari tajuk sikit. Nak tanya, kalau belum berlaku perkahwinan tapi bakal pasangan sudah tidak jujur, tidak berterus terang pada perkara yang besar, macam mana apa langkah terbaik yang perlu dilakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Beginilah sejujurnya berapa besar perkara tersebut. Adakah ia melibatkan hubungannya dengan Allah? Adakah ia melibatkan hubungannya sesama manusia? Ataupun manusia itu memang manusia sangat signifikan, yang mana melanggarnya itu bermakna melanggar Allah. Adakah dia melanggar perintah Tuhan misalnya. Jadi perkara-perkara ini perlu jadi pertimbangan. Dan saya suka mengambil contoh jalan sebelum berlangsungnya perkahwinan itu kan. Jangan putus daripada melakukan solat sunat taubat, hajat dan istikharah. Dan saya tak tahulah sesuai atau tidak untuk saya nyatakan dekat sini, tapi ada beberapa kes yang pernah berlaku. Kadang-kadang sebelum akad itu dilakukan, berlaku sesuatu perkara yang akhirnya membubarkanlah majlis tersebut. Ataupun ada satu peristiwa lagi, keadaan lagi yang saya ingat, ibu dan ayah bukan kata belah pasangan ni saja, kedua-duanya kata janganlah nikah dengan anak saya ni sebab anak saya ni sekian-sekian, nanti rumah tangga akan jadi itu. Tapi yang dia ni tetap juga nak menikah, sebab pada dia setelah melakukan taubat, hajat, istikharah, memang berat untuk dia berkahwin dengan pasangan ini. Dan subhanallah dah berbelas tahun kekal bahagia. Jadi ini saya kata satu perkara yang sangat di luar kemampuan untuk kita berfikir. Sebab itu saya, walaupun saya seorang kaunselor Muslim, saya selalu katakan jangan putus harap dengan Allah. Dan Allah akan bagi jalan petunjuk yang kadang-kadang tu kita tak sangka-sangka. Sebab itu sebelum bermulanya lah pernikahan ini, perkahwinan ini, bertakwalah kepada Allah. Carilah dalam sepertiga malam, lihat. Kadang-kadang kita akan bertemu. Kerana sebab pada saya, kalau seseorang itulah, sebab tu saya tanya awal tadi, adakah seberat mana pelanggaran kepada satu permasalahan tersebut, hubungan dia dengan Allah ke, orang yang signifikan dalam hidup ke. Jadi itu boleh jadi petunjuk lah. Maafkan saya lah tidak boleh menjawab secara lebih dalam lagi atas keterbatasan waktu. Tapi cubalah lakukan apa yang saya katakan tadi. Allahuakbar. Saya terima kasih Haji untuk respon kepada sahabat kita. Satu lagi Haji, yang terakhir lah untuk kita tutup pertemuan kita kali ini. Sahabat kita kata dah perkahwinan saya 24 tahun. Suami telah berlaku curang pada saya selama 13 tahun. Saya pernah bawa kes ni ke kaunseling, tapi perangai suami tak pernah berubah. Hati dah tawar untuk teruskan perkahwinan ni. Sebelum ni saya ajak bincang, tapi dia berdiam diri, macam tak pernah jadi apa-apa. Perangai dia buruk. Yang paling saya tak suka, dia suka cerita kisah rumah tangga pada keluarga, kakak-kakaknya menjadi duri dalam daging dalam hubungan kami. Suami suka buka aib saya katanya. Dan dia kata
saya bersabar kerana anak-anak. Selama ni saya banyak berdoa kepada Allah beri kekuatan. Selama ni nafkah dia masih bagi walaupun tak banyak. Saya bersabar kerana anak-anak sebab mereka masih belajar. Adakah selesai anak-anak saya belajar, saya mohon cerai? Macam mana Haji? Allahumma salli ala Muhammad. Ini Nabi sabdakan apa kan? Peringatan untuk kita lah sebagai suami dalam rumah tangga ni, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebab kalian adalah orang yang baik kepada ahli keluarga ni, dan aku, kata Nabi SAW, yang terbaik dalam melayan ahli keluargaku. Ini pesan untuk suami lah. Dan ini antara perkara yang dah dilanggar tadi kan, menceritakan keburukan rumah tangga pada hatta ahli keluarga kita sendiri lah. Dan kita tahu hukum itu haram. So apa saja yang berlaku dalam rumah tangga kita ni patut diselesaikan bersama. Dan apa saja buruk baik pasangan, dekat mana sajalah dalam sudut-sudut dalam rumah itu, luar dan dalam, zahir dan batin ni, tak boleh untuk kita cerita dekat luar. Sebab itu adalah muruah, satu maruah yang kita kena jaga, pelihara, sebagaimana kita melihara aurat kita. Dan puan, saya tak tahu apa yang puan lalui, perasaan apa yang sedang puan hadapi sekarang. Tapi suka saya ingatkan tuan-puan dekat luar sana, sama juga. Saya tetap bertahun-tahun saya tegaskan, kalaulah satu perkara itu menjadi sebab tuan-puan boleh jatuh sakit, kesihatan sama ada fizikal ataupun mental, penderaan fizikal ataupun mental, maka kena bertegas dalam keadaan itu. Pelakuan beliau dalam kecurangan dan sebagainya itulah satu perkara pada saya berbeza. Tapi menyakiti pasangan itu adalah satu perkara yang tak boleh ditoleransikan. Saya bertegas dalam perkara ini sebab saya jumpa ramai sangat tuan-puan yang dekat luar sana yang bersabar, tapi ada yang telah kehilangan anggota secara kekal, disebabkan kesabaran yang pada saya tidak bertempat. Dan saya pulangkan semula kepada tuan-puan untuk melakukannya. Dan mungkin tadi kata dah lalui sesi kaunseling, mungkin cari lagi sesi kaunseling lain, ataupun siapa yang dihormati, ataupun kuliah-kuliah yang boleh mengingatkan kebertanggungjawaban dalam rumah tangga. Saya nak kongsi jugalah, mungkin dekat luar sana ada ahli jawatan kuasa masjid, surau dan sebagainya. Cubalah juga wujudkan satu majlis ilmu yang khusus bercerita tentang kebertanggungjawaban para isteri, suami, ibu, ayah dalam rumah tangga. Saya nak kongsi juga lagi, ambil kesempatan sedikit. Kalau saya di sebuah surau di Persim 17 Putrajaya, dianjurkan satu kuliah setiap bulan tentang rumah tangga. Jadi bukan apa, kadang-kadang kita kena check and balance. Mungkin pasangan kita ni terlupa, yang dia mungkin dah melanggar sedikit dah hak terhadap pasangan dia, ahli keluarga dan sebagainya. Saya haraplah tuan-puan dapat membantu sebersikitlah perkongsian ini. Allah. Saya terima kasih banyak Haji untuk respon kepada sahabat kita. Saya kira itu mengakhiri pertemuan kita untuk Kemudian Hati kali ini. Apapun, semoga kita doa sungguh-sungguh. Doa banyak-banyak. Semoga Allah SWT permudahkan urusan sekeluarga kita. Dalam kita nak menjadi entiti dalam keluarga yang terbaik. Kita nak menyumbang kepada damainya dalam rumah tangga, aman, tenang, sejahteranya dalam rumah tangga. InsyaAllah, semoga kita hidup dalam toleransi sesama ahli keluarga. Dan pasti akan ada pertelingkahan, akan ada sedikit kemelut yang berlaku dalam rumah tangga. Itu perkara biasa untuk kita lalui agar kita dapat laluinya dengan apa yang dah diajarkan oleh baginda Nabi SAW dan juga apa yang telah Allah pesan untuk kita melakukan kebaikan kepada ahli keluarga kita. Haji, terima kasih banyak untuk bicara dalam Kemudian Hati kita kali ini. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi bulan ni, rasa minggu kelima kita akan bersiaran sekali lagi untuk kita bawakan Kemudian Hati. Kalau ada lagi cadangan anda untuk soalan-soalan yang tak sempat kita raikan, insyaAllah kita akan bawakan untuk pertemuan akan datang. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, Haji. Semoga terus diberikan kesihatan untuk bersama-sama dengan kita nanti, insyaAllah. Ada kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda terus ikuti bicara kami Kemudian Hati akan bersiaran minggu kelima nanti. Untuk bulan ini pastinya hanya di IKIM Inspirasi Info dan Islam. Terima kasih menonton dekat Facebook dan YouTube. Share, semoga ramai lagi beroleh manfaat perkongsian kita.
Untuk itu saya tinggalkan anda dengan lagu ini daripada dendangan Izmir Faris. Ni pesan dia. Lagu ni kalau saya tanya penulis liriknya, komposernya, beliau tulis nak dedikasikan kepada isteri dalam rumah tangga. Inilah permohonan maaf. Dengarkan lagu Maaf ini.